warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam subjek Fiqh Islami 2 di bawah Universiti Selangor telah terletak bab Qisas. Oleh itu, kami dari kumpulan kami ingin menyelesaikan satu tajuk berkaitan Qisas. Apakah yang dikaitkan dengan Qisas? Qisas ni termasuk dekat mana? Undang-undang ke, keceriaan ke apa ke kan? Tapi dekat sini kami ingin membincangkan tentang Qisas, iaitu di bawah undang-undang Islam. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sahabat saya, saudara Afzal, untuk menerangkan tentang tajuk Qisas. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afzal Fitri bin Asmi, 4174012961. Jadi tajuk kami adalah Qisas. Yang pertamanya kita pergi kepada pengertian Qisas itu sendiri. Dia terbahagi kepada dua, dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, ia berasal daripada perkataan Arab, iaitu qasasa, yang bermaksud memotong. Dan dari segi istilah syarak pula, Qisas ini bermaksud balasan setimpal yang dikenakan kepada individu yang melakukan pembunuhan ataupun kecederaan yang menyebabkan kematian. Jadi kita kupas sedikit-sedikit. Jadi kita sentuh kepada pembunuhan. Pembunuhan ini jumhur ulama seperti mazhab Hanafi, mereka mengkategorikan pembunuhan itu kepada tiga bahagian. Yang pertamanya sengaja, kedua tidak sengaja, yang ketiga adalah keliru. Ada istilah Arab dia lah. Yang pertamanya sengaja, iaitu pembunuhan yang berlaku. Pembunuh itu sengaja melakukan pembunuhan, dalam arti kata lain, dengan menggunakan senjata yang menjadi kebiasaan untuk membunuh. Yang keduanya pula adalah secara tidak sengaja, iaitu seorang guru merotan anak muridnya, kemudian anak muridnya meninggal. Dalam arti kata lain, tidak ada niat untuk membunuh dan menggunakan peralatan yang tidak menyebabkan kematian pada dari segi fitrahnya. Yang ketiga pula adalah keliru, iaitu seorang. Alhamdulillah, telah jelas tentang maksud tentang Qisas itu tadi kan. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, adakah Qisas ini berada di dalam buku-buku ataupun dalam akal fikiran manusia saja? Tidak. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin tekankan bahawasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasi fi qatla. Ya, ini nak tahu tentang apa yang telah diceritakan, mari kita teruskan dengan kawan kita ini untuk menerangkan lebih lanjut tentang Qisas. Silakan. Dalil yang berkaitan, yang popular sangat, berkaitan dengan konteks Qisas ini sendiri. Yang pertamanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, Qisas diwajibkan ke atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan mengikutnya dengan cara yang baik. Daripada segi ayat Al-Quran ini, asbab ayat Al-Quran ini diturunkan adalah disebabkan satu kisah, iaitu Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Mereka ni saling bergaduhan apabila pada suatu hari Bani Nadir membunuh salah seorang individu di dalam Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ini tak melakukan qisas, tapi dia meminta bayaran, iaitu sebanyak 100 wasak kurma. Dan pada hari yang seterusnya pula berlaku satu lagi pertumpahan darah menyebabkan kematian. Bani Quraizah membunuh pula individu yang berada dalam Bani Nadir. Akan tetapi Bani Nadir meminta 200 wasak kurma, iaitu bersamaan dengan 2 kali ganda pada jumlah yang sebelumnya. Jadi menampakkan ketidaksamarataan di situ. Lalu Allah turunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 178 ini untuk menampakkan Qisas itu setimpal dari segi pembalasan. Nampak? Terang dan jelaskan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Bukan Al-Quran tu bukan sama sekali manusia yang cakap, tapi Allah yang cakap berkaitan Qisas ini sendiri. Oleh itu, Allah telah tekankan dalam ayat 179 surah Al-Baqarah juga yang bermaksud, dan dalam Qisas itu ada hidupnya bagimu, iaitu wahai orang-orang yang berakal. Iaitu hadirin yang saya hormati sekalian, jika kita berakal, jika
Allah, jika kita relakan diri untuk kita beriman kepada Allah, teruskan dengan mengamalkan dan mengikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ingat, kita kena ikut undang-undang negara. Jika undang-undang negara ikut itu, kita perlu ikut itu. Tapi dalam hukum qisas, itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Hadirnya saya hormati sekalian, tanpa syarat-syarat qisas ni bagaimana kita nak tahu kan? Bagaimana kita nak tahu orang itu adakah dikenakan qisas, adakah orang itu tidak dikenakan qisas? Nak tahu lebih lanjut, mari kita teruskan dengan sahabat kita ini lagi untuk berkaitan dengan syarat-syarat qisas. Seterusnya pula kita pergi kepada syarat-syarat qisas. Okey, syarat-syarat qisas ni ada terbahagi beberapa syarat lah. Yang pertamanya adalah syarat orang yang membunuh. Kerana syarat berlaku di dalam qisas inilah. Yang pertamanya, syarat orang yang membunuh itu baligh dan juga berakal. Jadi tidak sah qisas itu, tidak boleh membalas balik jika yang membunuh itu seorang yang gila dan mempunyai masalah mental. Yang keduanya pula, bukan seorang bapa yang dibunuh. Ini kena dengar elok. Bukan seorang bapa yang dibunuh. Akan tetapi jika ia berlaku, maka hukumannya tidak wajib qisas. Jika sebaliknya berlaku, maka anak tersebut akan dikenakan qisas. Maknanya kat sini, jika ayah dia membunuh anak, tak dikenakan qisas. Tapi kalau anak membunuh ayahnya, dikenakan qisas. Ia selari dengan hadis Rasulullah yang bersabda, yang bermaksud dari Umar Al-Khattab. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh bapa diqisas sebab membunuh anaknya. Dan yang seterusnya pula, syarat yang dicederakan. Maknanya syarat ini adalah mereka adalah Islam dan juga merdeka. Dalam buku yang serujuk ini, dia menunjukkan adalah sama rata. Maknanya merdeka, tidak merdeka dengan merdeka, itu tak boleh. Nampak? Kan saudara Afzal telah memberitahu tentang berkaitan dengan kisah ini sendiri dalam aspek-aspek yang tertentu dan menyatakan dalam hukum-hukum yang ada terdapat di dalam mazhab-mazhab ini. Oleh itu, kita teruskan lagi dengan kesalahan-kesalahan yang mewajibkan boleh dikenakan qisas. Apakah kesalahan-kesalahan itu? Adakah kita dengan macam kita buat bermain-main ke apa ke? Adakah qisas ini hanya main-main? Tidak tentu. Adakah tidak mungkin ataupun ia menjadi kenyataan ataupun ia adalah satu kesalahan? Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan sahabat saya, saudari Imran, untuk menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang mewajibkan kesalahan qisas ini sendiri. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Imran bin Muhammad Rahman, 41740111341. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan kesalahan yang mewajibkan bagi hukuman qisas, iaitu yang pertama, bunuh diri dengan sengaja. Yang kedua, memotong anggota atau mencederakan anggota badan manusia. Bagi bunuh dengan sengaja mempunyai 3 rukun, iaitu yang pertama, hendaklah yang terbunuh itu adalah daripada anak Adam yang masih hidup serta terpelihara darahnya. Tidak diwajibkan qisas sekiranya bukan daripada kalangan manusia dan orang yang sudah mati. Kedua, perbuatan pembunuhan itu adalah hasil daripada perbuatan penjenayah. Ketiga, iaitu berniat dengan melakukan jenayah bunuh. Pembunuhan itu tidak dilakukan dengan sengaja kecuali dengan datangnya niat yang dilakukan oleh penjenayah. Baiklah, kita akan masuk kepada kesalahan yang kedua bagi hukuman qisas, iaitu memotong dan mencederakan anggota badan manusia dengan sengaja. Terdapat syarat qisas bagi kesalahan memotong anggota badan manusia. Yang pertama iaitu dilakukan dengan niat. Kedua, perbuatan itu dilakukan dengan secara aniaya atau perseteruan. Ketiga, mangsa yang dipotong itu adalah daripada darah yang terpelihara. Keempat, orang yang melakukan perbuatan itu adalah orang yang mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Kelima, orang yang melakukan perbuatan itu perlulah setaraf dengan orang yang malang, iaitu mangsa yang
dipotong badannya. Keenam, selamat daripada kecederaan, iaitu dengan memotong sendi pelaku itu. Ketujuh, mestilah bersamaan dengan nama dan tempat. Contohnya, tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, kaki kanan dibalas dengan kaki kanan dan sebagainya. Ke-8, mestilah bersamaan dengan dari segi kesihatan dan kesempurnaannya. Contohnya, kaki yang lumpuh disamakan dengan anggota yang sihat. Tidak boleh. Seterusnya, bagi syarat kisos, iaitu mencederakan anggota badan manusia, para ulama tidak mewajibkan kisos dilakukan sekiranya berlaku kecederaan anggota badan manusia. Hadirin sendiri dah tahu apa yang dikatakan dengan kesalahan yang boleh dikenakan kisos. Tapi hadirin, adakah hadirin tahu bahawasanya ada kes-kes yang kita tekankan dengan kisos? Tanpa melengahkan masa lagi, sahabat saya dah tidak sabar lagi untuk menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang ada di Malaysia ataupun kesalahan ataupun perbincangan yang berada di mahkamah. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sahabat saya, iaitu Saudara Ashraf, untuk menerangkan ataupun memberitahu kesalahan ataupun perbincangan yang terdapat di dalam mahkamah. Oleh itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashraf bin Mustafa, kad matrik 417-400-8691. Saya daripada kelas ISMP Pengajian Islam. Okey, pada hari ini saya akan mengupas tentang isu yang berkaitan dengan kisah, sama ada dari segi kes ataupun dari segi perbincangan mahkamah. Okey, yang pertama sekali ada daripada laman web berita harian online yang dilakukan oleh Azhar Abu Samah pada 14 Oktober 2018. Okey, dia punya akhbar berkenaan tentang berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati, hukuman mandatori kepada hukuman yang lain. Hukuman yang lain ni sama ada daripada gerakan-gerakan yang lain ataupun daripada kerajaan itu sendiri mengikut perbincangan daripada ahli parlimen. Okey, kat sini terdapat satu kes yang berlaku di Kelantan, iaitu di Wakaf Mek Zainab pada tahun 2017. Kes ini berlaku apabila satu keluarga termasuk ahli waris dan juga 3 beranak mati ditikam oleh seorang lelaki, dan apabila dinaikkan ke mahkamah, kes ini dilanjutkan dan mereka merasa tidak ada kerana hukuman mandatori hanyalah memberi hukuman, iaitu memberi hukuman kepada pembunuh, iaitu hanyalah dipenjara, dan sekiranya pembunuh itu berkelakuan baik, maka tempoh penjara itu akan disingkatkan. Jika ianya terkena pada diri kita sendiri, kita akan rasa amatlah terasa dan terkilan kerana hukuman itu amatlah ringan. Tetapi kisos ini memberi hukuman yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh pesalah. Okey, yang kedua adalah pada tahun September 2017, di mana kebakaran pusat tahfiz Darul Ittifaqiyah Kampung Datuk Keramat. Okey, yang ini ketua aktivis PPIM iaitu Nazim Johan, dia menegaskan bahawa hukuman kisos perlulah dijalankan untuk perlulah dijalankan supaya pelajar yang berumur 19 budak yang berumur 19 tahun itu dikenakan hukuman kisos agar bebanan kesedihan yang dialami oleh mangsa keadaan, iaitu mangsa kepada 19 pelajar yang mati syahid dalam kebakaran itu dapat dikurangkan, dan sebagai menegakkan keadilan, iaitu dengan membayar pampasan, iaitu diet. Kisah ini bermaksud adalah pembalasan hukuman setimpal dengan penjenayah atas apa yang dilakukan, iaitu sama. Macam contoh, A ini membunuh si B, maka A ini akan dikenakan hukuman, iaitu hukuman mati sama seperti yang dilakukan kepada mangsa B itu. Kemudian antara sebabnya adalah untuk kesamaan dan mengadili suatu pihak. Kiranya macam contoh, keluarga mangsa yang dibunuh itu akan rasa puas hatilah kerana orang yang membunuh anaknya itu dikenakan hukuman mati. Tetapi adanya hukuman diat, di mana hukuman diat ni adalah hukuman penggantian yang utama bagi kisos sekiranya kisos ini digugurkan atas sebab-sebab tertentu dan pesalah dimaafkan oleh mangsa ataupun waris mangsa. Macam contoh, kalau seorang itu hampir dikenakan kisos, akan tetapi keluarga mangsa memaafkan perbuatan pesalah yang dilakukan atas mangsa, kiranya pesalah tersebut perlu membayar diat, iaitu terdapat bayaran yang mengatakan 100 ekor unta, dan bagi wanita pula ada separuh daripada diat yang dikenakan ke atas lelaki.
maksud diat yang dikatakan oleh Mahmud Ahmad Rashid tahun 2006 mengatakan harta yang wajib disebabkan jenayah dan dilaksanakan oleh penjenayah. Oleh Ahmad Fatih Bahansi pula tahun 1983, dia mengatakan bahawa diat adalah nama bagi harta yang dibayar dan digantikan dengan jiwa ataupun keadilan ataupun kecederaan yang dilakukan ke atas mangsa. Macam saya katakan tadi lah, kisah ni kan macam bunuh dibalas bunuh, tetapi jika pembunuh itu dimaafkan maka dia perlu membayar diat. Kemudian apakah persamaan ataupun kaitan kisah dengan diat ni? Yang pertama adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Semacam contoh adanya diat ini, maka pesalah tidak akan dibunuh, akan tetapi hanya perlu membayar beberapa kadar bayaran. Yang kedua adalah menghukum pesalah atas kesalahannya. Macam contoh kisah bunuh dibalas bunuh, itu nampak jelas. Sekiranya dia membayar diat, maka dia perlu membayar setimpal atas kesalahan apa yang dilakukannya. Yang ketiga adalah untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah lebih kepada keluarga mangsa, di mana sekiranya dua hukuman ini dilaksanakan, maka kebahagiaan ataupun kadar kesedihan itu akan berkurangan sekiranya pesalah dikenakan hukuman sebegitu. Dan yang keempat adalah untuk mengadili pihak mangsa. Itu sahaja. Oleh itu, kebaikan bila kita melakukan kisos ini adalah yang pertama, dapat melindungi masyarakat daripada jenayah. Oleh itu, kisos ni bukannya hanya saja-saja nak membunuh, kita balas dengan bunuh. Tidak, tapi kita ingin menjaga Islam tu indah. Bila kita menjaga sesuatu belah pihak ataupun kita menjaga satu hati dan masyarakat, oleh itu Islam itu sangat indah. Terdamailah sesebuah negara jika kita dapat melindungi masyarakat daripada melakukan jenayah. Yang kedua, memperbaiki jenayah. Jika jenayah itu telah melakukan tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, kita berikan dia keampunan. Kalau dia dah berikan keampunan oleh pihak-pihak pewaris, insya-Allah penjenayah akan berubah dan penjenayah lain tidak akan mengulangi lagi jika adanya hukuman kisas. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki dan dapat menghapuskan segala dosa jika kita dapat melaksanakan hukum kisas ini. Di akhirat kelak, insya-Allah Allah akan memberkati dan mengampunkan dosa-dosa kita di dunia, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, telah jelas dan berkaitan dengan kisah ini. Oleh itu, harap hadirin yang saya hormati sekalian dapat memahami. Jika tidak faham, insya-Allah kita akan terangkan lebih lanjut lagi, dan jika tidak lengkap, insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan pembicaraan seterusnya. Oleh itu, kami memohon ampun dan maaf jika ada kesalahan dan terucap yang telah kami ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.